Ras. Terima kasih. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Ya. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada soalan yang diajukan oleh YB Ceras. Bagi pengimportan barang makanan yang dikawal selia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, sekarang dikenali sebagai KPKM, terdapat 2 jenis permit yang dikenakan, yaitu yang pertama Approved Permit AP dan kedua Permit Import IP. Di bawah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Buat masa ini, hanya satu jenis komoditi, yaitu beras, masih memerlukan Approved Permit AP. Bagi tujuan pengimportan ke dalam negara, manakala bagi 4 komoditi pertanian yang dikenakan AP sebelum ini, yaitu keratan ayam dan ayam bulat, susu cair, kopis bulat serta kelapa tua biji telah dimansuhkan AP berkuat kuasa mulai 18 Mei 2022. Dan AP masih dikenakan kepada beras untuk melindungi komoditi strategik makanan ruji rakyat Malaysia serta pesawat yang terlibat dalam industri beras tempatan. Dan bagi komoditi beras, memegang AP yang tunggal adalah Padi Beras Nasional Berhad, PERNAS, yang diberi tanggungjawab untuk mengimport beras ke dalam negara menerusi konsesi yang dilanjutkan selama 10 tahun bermula tahun 2020. Terdapat 10 obligasi sosial yang perlu dipatuhi PERNAS di dalam terma konsesi tersebut, merangkumi tambahan jumlah simpanan stok beras negara bagi tujuan sekuriti makanan negara yang selaras dengan usaha kerajaan untuk memartabatkan industri padi dan beras negara di samping mengurangkan implikasi keuangan yang besar kepada kerajaan dalam mengurus industri. Dan setakat ini, kerajaan melalui PERNAS telah memastikan bekalan beras dalam negara mencukupi pada setiap masa. Dan Tuan Yang di-Pertua, kawalan biosecurity untuk melindungi negara dari ancaman penyakit, makhluk berosak, keselamatan serta kebersihan makanan termasuk aspek halal sentiasa juga menjadi keutamaan KPKM. Dan bagi tujuan ini, pengimportan komoditi pertanian dan produk berasaskan pertanian tertentu adalah tertakluk kepada permit import atau IP, MAKIS. Jenis barangan yang memerlukan IP adalah seperti yang disenaraikan di dalam Perintah Larangan Import Custom 2017. Komoditi pertanian dan barang makanan yang mempunyai risiko biosecurity perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh jabatan berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina (DVS), Jabatan Pertanian (TOA) atau Jabatan Perikanan (TOF) bagi membolehkan pengimport mendapatkan kelulusan IP daripada MAKIS. Sebagai contoh, pengimportan daging dan produk berasaskan haiwan ternakan perlu diambil dari sumber rumah sembelihan dan loji pemprosesan luar negara yang diiktiraf oleh KPKM menerusi DVS. Dan untuk pengauditan rumah sembelihan dan loji pemprosesan luar negara perlu dilaksanakan bagi memastikan produk hasilan haiwan yang diimport adalah bebas daripada penyakit haiwan, selamat dari pencemaran biologi, bahan kimia yang bahaya, bersih, suci serta mematuhi ketetapan halal yang untuk produk halal seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Kehakiman Islam Malaysia JAKIM. Dan dalam hal ini, kebenaran pematuhan IP bagi produk pertanian adalah amalan standard yang ditetapkan oleh setiap negara peringkat antarabangsa. Baik. Seterusnya, soalan Terima kasih teras. Tuan Yang di-Pertua. Persoalan saya kepada Timbalan Menteri adalah, adakah kerajaan merancang untuk melonggarkan syarat bagi import bahan makanan masuk ke Malaysia? Ini adalah kerana memandangkan bekalan tempatan terganggu seperti telur dan khinzir disebabkan ASF ataupun African Swine Fever. Terima kasih. Silakan Menteri. Dan untuk makluman untuk YB Ceras, kawalan biosecurity, keselamatan, kebersihan makanan sentiasa merupakan keutamaan kementerian ini, KPKM. So, kerajaan sedar akan wabak penyakit seperti ASF ke, seperti highly pathogenic avian influenza HPAI ke, yang mencangkiti ini unggas atau khinzir ini sedang tersebar di beberapa negara di dunia. Hal ini boleh mengakibatkan sumber bekalan ayam, telur ayam dan khinzir akan terjejas.
dan telah menjamin security makanan dalam negara. Kerana Kementerian telah mengambil langkah intervensi dengan menambah sumber bekalan makanan import daripada loji pemprosesan luar negara yang telah mematuhi syarat-syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Malaysia. Dan walau bagaimanapun, pihak Kementerian melalui pihak berkuasa kompeten seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS sentiasa ambil langkah-langkah yang berhati-hati dalam menetapkan syarat import untuk haiwan dan protein haiwan untuk memastikan penyakit tersebut tidak merebak ke dalam Malaysia. Sekian, terima kasih. Silakan tempat. Tempat. Terima kasih, Tuan. Memandangkan sekarang ini kita difahamkan bahawa kebergantungan kerajaan kepada untuk beras khususnya kepada luar negara masih lagi dalam tahap 30%. Apakah perancangan kerajaan untuk mengurangkan dari segi jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan kepada luar negara dengan meletakkan peratusan berkadar sekurang-kurangnya meletakkan tempoh 5 tahun atau untuk penempatan ataupun pengumpulan bekalan dalam negeri dapat diselesaikan oleh orang tempatan? Saya mohon pandangan. Ya, Menteri. Ya, yang jawapan yang soalan yang teman ini merujuk kepada apakah cara-cara yang kementerian akan mengambil untuk mengatasi SSL, terutama yang untuk beras kan. Dan untuk beras ni kita melalui Bernas, kerana Bernas dia pemegang AP yang tunggal, so melalui Bernas mereka akan membantu dalam ini cara untuk menguruskan pembayaran subsidi kepada petani di bawah skim subsidi harga padi. Ini merupakan salah satu cara yang kementerian melalui Bernas untuk membantu petani tempatan untuk membangunkan industri beras tempatan. Tapi yang penting sekali melalui ucapan belanjawan 2023 Malaysia Madani yang baru-baru ini, yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah memaklumkan bahawa selain sumbangan daripada 60 juta ringgit Malaysia yang disediakan untuk para pesawat miskin, Bernas telah bersetuju untuk membuat perkongsian keuntungan profit sharing daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Muslimin Yahya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sayang Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Silakan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat 606 penawaran program diploma di 86 buah college vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Kesemua program diploma tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Sehingga kini, sebanyak 572 bersamaan dengan 94.4% program diploma telah mendapat pengiktirafan akreditasi penuh. Sementara itu, baki sebanyak 34 bersamaan 5.6% program dalam proses penilaian oleh MQA. Kelewatan penilaian ini disebabkan pandemik COVID-19 dan keputusan akreditasi penuh dijangka akan diperolehi pada Jun 2023 tahun ini. KPM komited untuk memastikan semua program di KV mendapat akreditasi penuh dan pemantauan berterusan dilaksanakan bagi menjamin kualiti program mematuhi standard akreditasi MQA. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang meyakinkan, dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita tahu pada pandangan mata kasar kita bahawa kewujudan kolej vocational ini merupakan satu inisiatif kita ke arah pembelajaran berasaskan work-based learning ataupun pendidikan berasaskan kerjaya, dan kita cuba berbanding dengan exam-based learning yang berasaskan kepada ataupun mengutamakan meritokrasi sebagaimana yang diamalkan sekarang ini. Cumanya soalan saya, adakah program-program yang hari ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, lebih 500 program telah mendapat MQA. Soalan saya, adakah ini laluan utama daripada lulusan kolej vocational untuk menyambung pelajaran ataupun menjadi teras penting pengambilan ke peringkat ijazah di IPTA, dan sekarang ini berapa IPTA yang telah menawarkan program di peringkat ijazah pada lepasan-lepasan DVM kolej vocational? Terima kasih. Terima Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang data itu, berapa ramai itu, saya tidak ada data pada masa ini. Saya akan berikan kepada YB Menteri secara bertulis. Okay. Tapi saya nak tegaskan di sini, semua pengajar
yang berkelayakan ijazah sarjana muda, kita pelatih atau pengajar di college vocational semua memang adalah dari memiliki ijazah sarjana masing-masing. Okey, jadi dari segi data tu saya tidak ada pada masa kini. Saya akan berikan kepada YB Menteri. Bandar Kuching. Baik. Sandakan. Tak. Baik. Sila berikan data tu ya kepada Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Saya rasa maklumat utama semua program ini adalah untuk menyediakan anak muda kita untuk pekerjaan masa depan. Jadi soalan saya, adakah program yang ditawarkan dalam college vocational ini boleh menjamin kebolehpasaran graduan college tersebut? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih YB Bandar Kuching. Untuk maklumat ahli yang berhormat, program di KV KPM telah berjaya melahirkan graduan yang berbolehpasaran yang tinggi. Kebolehpasaran graduan KPM pada tahun 2018 adalah sebanyak 97%, tahun 2019 adalah sebanyak 98.8%, tahun 2020 sebanyak juga lebih kurang 98%, dan tahun 2021 setinggi 99%. Saya nak tegaskan di sini kebolehpasaran graduan adalah disumbang dari kualiti program yang ditawarkan di KV. Di samping itu, program ini juga banyak melaksanakan kerjasama strategik dengan industri seterusnya dapat memenuhi keperluan pasaran kerja terutama dalam industri yang memerlukan kemahiran. Terima kasih. Okey, kementerian ini penting. Saya bagi satu lagi. Muaz, silakan. Terima kasih Speaker. College vocational ni sangat baik tetapi banyak lagi boleh ditambah baik. Ada dua cadangan ringkas daripada saya. Pertama sekali, saya cadangkan untuk pendekkan masa pembelajaran kerana vocational ini adalah isu teknikal and it has continuous update. Perubahan perlu ikut arus masa. Tempoh masa setahun ke 2 tahun itu terlalu panjang, khususnya apabila kita telah dapat persetujuan bahawa college vocational ini coraknya technical learning, factory teaching. Tetapi masih ada subjek-subjek wajib seperti KOKO, subjek berunsurkan kenegaraan, walhal tidak kena mengena dengan kursus yang seseorang itu ambil. Kalau boleh pendekkan lagi baik. Kedua, cadangan saya kalau boleh adalah untuk memudahkan kredit transfer selepas seseorang itu tamat college vocational jika masuk ke universiti-universiti. Lazimnya ramai mahasiswa komplain subjek sama yang diambil semasa college vocational tidak dibenarkan untuk kredit transfer. Apabila mereka masuk universiti, kena ulang balik, masa pembelajaran lagi panjang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Menteri. Okay, terima kasih YB Muar. Ini kita akan ambil maklum dan kita akan telitikan dan kita akan tambah baik. Terima kasih. Terima kasih. Short and sharp. Tuan Fazul Huzi bin Ayub, Greek. Assalamualaikum. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4, dibawa ke nombor 3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Brik. Untuk makluman Yang Ahli Yang Berhormat, dalam Sekutuan FT 004 Lebuh Timur Barat, yang dimasukkan adalah Jalan Baling Greek Jeli, iaitu sepanjang 222.94 km. Kementerian ini telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan di laluan Lebuh Raya Timur Barat, iaitu melalui program penyelenggaraan berskala, pavement dan bukan pavement. Jumlah keseluruhan peruntukan yang telah diluluskan bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebanyak 18.116 juta dan 22.3 juta. Bagi rancangan pembaikan dan penyelenggaraan untuk tahun 2023, Jabatan Kerja Raya telah mengenal pasti kerosakan berlaku di jalan tersebut dan telah menyediakan anggaran penyelenggaraan jalan sebanyak 113.355 juta untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan jalan di Lebuh Raya Timur Barat. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kerja-kerja tersebut adalah tertakluk kepada nilai kelulusan peruntukan oleh Kementerian Kewangan dan Senarai Keutamaan Kerja
berdasarkan penilaian tahap kritikal kerosakan jalan bagi keseluruhan jaringan jalan persekutuan daripada pihak Jabatan Kerja Raya. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini mengambil maklum cadangan ahli yang berhormat berhubung keperluan untuk menaik taraf Lebuh Raya Timur Barat FT004. Samakan kementerian ini mendapati tiada permohonan menaik taraf jalan berkenaan diterima daripada kerajaan negeri Kelantan, Perak dan Kedah pada rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12. Kementerian ini akan meneliti cadangan projek tersebut apabila dimohon dalam rolling plan yang akan datang dan akan diangkat untuk pertimbangan agensi pusat sekiranya memenuhi aspek teknikal untuk dilaksanakan tertakluk kepada keutamaan kerajaan negeri serta kesediaan agihan peruntukan pembangunan. Terima kasih. Yang berhormat, Yang Bertuah. Terima kasih. Sebelum saya berikan soalan tambahan kepada Geri, saya nak maklumkan on record soalan Geri masih lagi nombor 4 kerana YB Sirian tak hadir. Sebab itu saya panggil Geri. Silakan Geri nak tanya lagi soalan tambahan. Slowly, Rick. Take your time. Okay. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin tanya kepada Menteri, Timbalan Menteri. Adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan jika kerajaan mampu tahun 2023 ni mungkin kita nak bajet tambahan lah untuk supaya jalan tu jadi selesai cepat. Ataupun jika kerajaan tidak mampu, adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan untuk kita menswastakan jalan ni? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Yang berhormat, Yang Bertuah. Kita sebenarnya, kita tahu, kita faham bahawa penglibatan di 7 kawasan parlimen ia amat penting dan laluannya begitu panjang, melibatkan 222 kilometer dan usianya telah mencecah 40 tahun. Dan sudah pastilah kekerapan kerosakan itu biasa berlaku. Dan sebab itu saya nyatakan bahawa dengan peruntukan 113 juta kita laksanakan di kawasan black spot dan sebenarnya masih tidak mencukupi. Setakat hari ini Yang Berhormat, Lebuh Raya Timur Barat ini tidak ada dalam perancangan untuk kita swastakan. Tetapi walau bagaimanapun apabila dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam hal ini mungkin saya boleh bangkitkan semula dalam apabila berlakunya dalam mesyuarat sama ada POSCAP ataupun akan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri diangkat kepada Kementerian Kerja Raya, angkat kepada mesyuarat dalam Kabinet. Terima kasih Yang Berhormat Geri. Terima kasih. Tuan Dipertua Jeli. Soalan tambahan. Silakan. Okey, tak ada. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Oleh kerana laluan ini dah terlalu teruk bagi Menteri dan kerap kali digelarkan oleh pengguna-pengguna jalan raya tersebut ialah sebagai satu jajaran jalan maut. Apakah tindakan dan usaha kerajaan dalam jangka masa pendek yang terdekat ini untuk memberi keselesaan kepada pengguna untuk mengurangkan kadar kemalangan biasa dan juga kemalangan maut yang seringkali berlaku di laluan tersebut? Mohon penjelasan. Silakan, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jeli. Sebenarnya itu yang saya nyatakan dari awalan, kita telah membuat pemantauan kerja-kerja berskala, iaitu boleh dikatakan rondaan setiap hari. Dan dari segi rondaan itu yang kita dapat keputusan bahawa jalan-jalan yang mana perlu dibaiki, yang kita namakan black spot, yang menjadikan berbahaya kepada pengguna, yang itu yang kita berikan keutamaan dengan peruntukan yang kita ada. Sebenarnya peruntukannya amat memerlukan agak besar, tetapi yang kita terima agak sedikit kekurangan, jadi kami terpaksa memilih kawasan-kawasan black spot dan bergantung kepada Jabatan Kerja Raya di peringkat daerah-daerah mengemukakan permohonan-permohonan. Sebab itu saya katakan yang terlibat dalam 7 kawasan parlimen sudah pastilah sekurang-kurangnya 7 daerah. Sekurang-kurangnya 7 daerah ataupun lebih. Jadi kita bergantung kepada permohonan itu dan kita lakukan di mana kawasan black spot yang menjadi keutamaan yang sering dibangkitkan oleh orang ramai. Sebab itu kita pun ada mempunyai website yang boleh
diadukan terus selain daripada aduan yang dilakukan oleh Pak Yang Berhormat semasa sidang Dewan ini. Kita sentiasa ada. Boleh katakan setiap hari kita menerima daripada website kita. Terima kasih. Baik, terima Yang kasih. Berhormat Yang Ketua. Saya jemput Datuk Muhammad Isam bin Muhammad Isa Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bencana banjir musibah tahunan, sektor pertanian perlu pembelaan. Soalan 5 sudah dikemukakan, masyarakat Tampin menunggu jawapan. Ya, Tuan Speaker. Ya, terima kasih kepada YB Tampin. KPKM sentiasa peka berkenaan tentang kesan perubahan iklim yang akan menjejaskan sektor akur makanan negara. Peningkatan hujan yang mengakibatkan tanah runtuh dan banjir telah menjejaskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan agro makanan. Sekaligus akan menjejaskan warga agro makanan seperti petani, pekebun dan penternak, terutamanya yang berskala kecil. Persiapan bagi menghadapi monsun timur laut setiap tahun sentiasa diberikan keutamaan. Dan Bilik Gerakan Bencana KPKM Incorporated di peringkat negeri telah diaktifkan lebih awal bagi memantau perkembangan cuaca serta perkembangan terkini ekosistem agro makanan sekiranya banjir berlaku di sesuatu kawasan. Bilik Gerakan Bencana KPKM di peringkat daerah dan negeri juga akan membuat hebahan awal kepada golongan sasar dan melaksanakan plan mitigasi bagi mengurangkan kerugian kepada sektor agro makanan negara ketika bencana berlaku. Dan kementerian ini melalui KPKM Incorporated telah mengadakan sesi lipat urus bersama Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bagi memastikan maklumat berhubung penyelarasan bencana banjir di peringkat daerah dan negeri sentiasa dikemas kini dan disampaikan kepada kumpulan sasar terutamanya di kawasan-kawasan yang berisiko mengalami bencana. Dan jabatan kuasa ini juga akan menjalankan kerjasama strategik dengan jabatan dan agensi yang berkaitan di lapangan, seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara (APBN), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), pejabat daerah dan lain-lain, bagi memastikan keselamatan dan kebajikan warga agro ini diberikan perhatian. Satu terma rujukan TOR khusus telah disediakan bagi memastikan fungsi dan peranan setiap jabatan kuasa adalah jelas dan pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara tuntas. Dan selain itu, kerajaan sehingga kini juga telah menyalurkan peruntukan sebanyak 19,72 juta ringgit Malaysia pada tahun 2021, iaitu sebanyak 6,08 juta melalui program pembangunan semula projek agro makanan PPSPM dan 13,64 juta melalui tabung bencana tanaman padi TBTP. Manakala pada tahun 2022, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 62,77 juta, iaitu 40,54 juta melalui PPSPM dan 22,23 untuk TBTP bagi membantu petani, penternak dan nelayan. Baik, Tampin. Terima kasih dan tahniah Timbalan Menteri atas jawapan. Tahun lalu, pihak kementerian ada menyatakan hasrat untuk memperkenalkan skim insurans takaful agro makanan dengan menjadikan sektor padi dan beras sebagai projek rintis serta akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor-sektor pertanian yang lain. Soalan saya, apakah perkembangan terkini berhubung cadangan tersebut dan bilakah skim insurans takaful agro makanan berkenaan boleh dimanfaatkan oleh golongan tani serta diperluaskan ke sektor-sektor pertanian yang lain bagi membantu mereka apabila berlaku musibah. Terima kasih, Datuk Diputua. Terima kasih. Datuk Speaker, ya, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Agrobank telah diberikan mandat untuk melaksanakan skim takaful pertanian bermula dengan sektor padi. Sekarang baru nak bermula dengan sektor padi. So, skim takaful tanaman padi ini dirangka untuk menangani isu berkaitan kehilangan modal dan pendapatan yang disebabkan oleh faktor luar kawalan seperti banjir, kemarau, ribut, penyakit tumbuhan dan serangan makhluk perosak. Skim ini mempertingkatkan kaedah yang sedia ada, yaitu tabung bencana tanaman padi (TBTP). Sedia ada melalui cara-cara yang berikut,
ia terbuka kepada kesemua pesawat yang berdaftar dengan pertumbuhan belakang kawasan PPK. Dan jumlah pembahasan yang lebih tinggi sehingga RM3,000 setiap hektar semusim berbanding sekarang yang sedia ada RM1,800 Malaysia setiap hektar semusim. Dan jumlah tuntutan tidak terhad kepada 3 hektar dan proses kelulusan tuntutan yang lebih efisien dan aktif sekali akan mengurangkan beban kewangan untuk kerajaan. Dan untuk makluman YB, ini masih dalam masa yang terdekat kita akan melancarkan ini. Terima kasih. Silakan, Karen. Terima kasih jawapan Tuan Menteri. Saya ingin dapat penjelasan akibat daripada perubahan iklim juga kesan yang langsung berlaku kepada penanam getah. Di mana sekarang ni satu jenis penyakit yang menyerang pokok-pokok getah seluruh negara yang menyebabkan berlakunya meluruh di luar musim dan 2-3 kali setahun, dan ini mendatangkan kesan yang serius kepada perolehan getah. Saya ingin dapat penjelasan hingga setakat ini berapakah keluasan yang telah dijangkiti oleh wabak ini dan apakah tindakan kerajaan bagi mengatasi kerana dia berkait rapat dengan isu perubahan iklim dan musim hujan yang berterusan. Terima kasih. Ya, untuk makluman YB, kita bukan di bawah Kementerian Pertanian dan Kerjajaminan Makanan. Ia terletak di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Hassan bin Saad Baling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Baling. Kerajaan sentiasa prihatin dengan kebajikan pekebun kecil getah yang mana pendapatan mereka akan terjejas apabila harga getah merosot. Seperti komoditi lain, getah asli juga berorientasikan ekspor dan harganya ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran antarabangsa. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi harga getah asli adalah seperti prestasi pasaran hadapan, harga minyak mentah, kadar pertukaran mata wang asing, dan pertumbuhan ekonomi negara-negara pengeluar dan pengekspor utama getah dunia. Berdasarkan pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari yang lepas, kerajaan telah pun bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan berjumlah RM350 juta. Selain itu, kerajaan turut menaikkan sumbangan musim tengkujuh pekebun kecil daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 6 bulan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh 320,000 gulungan yang berkenaan. Kerajaan telah melaksanakan insentif pengeluaran getah atau IPG sejak tahun 2015 bertujuan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah di pasaran rendah di samping menggalakkan mereka untuk terus menuri. Tuan Yang di-Pertua, berhubung cadangan untuk meningkatkan harga lantai getah sekerap kepada RM3 sekilogram, Kementerian ini bersama dengan agensi-agensi yang terlibat seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Lembaga Getah Malaysia dan juga Lembaga Industri Getah Sabah telah mengkaji mekanisme penambahbaikan untuk kadar LPG ini. Dalam hal ini, Kementerian akan memperhalusi cadangan tersebut dan akan mengumpulkan kepada kerajaan untuk pertimbangan tertakluk kepada kemampuan kewangan semasa. Terima kasih. Sila Baling. Terima kasih, Bapak Menteri. Kalau harga getah dinaikkan hanya 20 sen, kalau dibahagi 2 dengan toke getah, dapat RM1.35. Jadi, satu minggu hanya dapat
satu bulan dapat RM162. Apa yang penoreh boleh buat? Minggu lepas saya bangkit tentang guru duka lara. Kali ini penoreh duka lara. Apakah kerajaan bercadang untuk menimbang semula harga lantai RM3 atau RM3 lebih? Lebih lagi dengan harga yang mahal, harga yang barang yang mahal dan anak yang ramai seperti serai. Terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tadi. Okey, seperti yang kita tahu bahawa kita telah pun diumumkan dan dimaklumkan bahawa pada bajet yang baru lepas, kita telah pun dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM2.70. Jadi untuk sementara ini, kita tunggu dulu dan kita laksanakan dulu yang telah diumumkan ini, dan selepas itu kementerian akan akan terus berusaha untuk mencari lagi ataupun memikirkan bagaimanakah cara untuk menaikkan lagi nilai ini, dan itu pun adalah bergantung kepada peruntukan kerajaan yang sedia ada. Terima kasih. Baik, Sri Petani. Terima kasih. Soalan tambahan saya, kalau di kawasan saya kita tengok penoreh getah, bagaimana kehidupan mereka susah, terutama ketika datangnya musim tengkujuh dan sebagainya, ditambah pula dengan harga yang tidak membadai. Apakah langkah kementerian dari jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang untuk memberikan mungkin insentif tambahan atau kenaikan insentif secara one off, terutamanya kepada penoreh-penoreh getah ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih soalan daripada YB tadi. Soalannya semasa tengkujuh kah? Semasa bulan tengkujuh. Okey. Untuk makluman, ya, terima kasih Yang Dipertua. Untuk makluman kepada Dewan Yang Mulia ini, apabila kita menghadapi ataupun kita punya pekebun kecil ini menghadapi musim tengkujuh, iaitu lebih kurang dalam 4 bulan, jadi kerajaan telah pun menyediakan satu insentif ataupun bantuan kepada mereka, di mana sebelum ini kerajaan telah menetapkan 600 untuk sebulan, tetapi alhamdulillah pada bajet yang lepas telah dinaikkan kepada angka 800 sebulan dan akan diberikan kepada kita punya pekebun kecil yang lebih kurang jumlahnya 320,000 orang seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Baik, Sepitang. Saya bagi ini soalan penting, masalah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah, kenapa insentif pengeluaran getah IPG ini hanya dinaikkan sekadar 20 sen sahaja seperti yang dibentangkan baru-baru ini dalam bajet 2023 ini? Terima kasih. Terima kasih kepada YB Sepitang. Okey. Sebenarnya kenaikan 20 sen ini walaupun kita nampak dia kecil, tetapi sebenarnya ianya besar. Okey, kadar kenaikan paras harga pengaktifan PSP 20 sen iaitu 8% daripada RM RM2.50 kepada RM RM2.70. Kenaikan ini adalah bertujuan untuk memberikan bantuan serta-merta kepada pekebun kecil. Walau bagaimanapun pada masa akan datang, kerajaan akan mempertimbangkan kadar yang lebih sesuai dengan mengambil kira keupayaan kewangan negara. Kerana kerajaan ini sentiasa prihatin kepada kita punya pekebun kecil. Jadi sudah tentu kerajaan akan sentiasa melihat dan juga memikirkan masalah ini. Dengan kenaikan ini diharap pekebun kecil dapat terus menuri dan juga meningkatkan pengeluaran kebun mereka. Terima kasih. Baik, terima Speaker. kasih. Speaker. Berkaitan. Nombor 7, Mas Gading tidak berada dalam Dewan. Kita bergerak ke nombor 8, Tuan Haji Khairil Nizam bin Khairuddin Jerantut. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 8. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Yang Tua. Terima kasih Jerantut. Untuk makluman Yang Berhormat, kemajuan fizikal projek menaik taraf laluan 64 fasa 1 segmen 7 ini telah mencapai 95%.
dan masih mengikut jadual perancangan yang ditetapkan. Skop kerja utama telah pun disiapkan dan kini dalam fasa akhir. Penyiapan melibatkan kerja-kerja pemasangan perabot jalan, lampu isyarat, longkang jalan dan penyambungan utility Telekom Malaysia. Kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan adalah berpandukan kepada perjanjian Penswastaan Penyelenggaraan Jalan Persekutuan FRM, Federal Road Maintenance dan SOP Senggara Jalan. SOP Senggara akan dikemaskinikan mengikut keperluan dan pindaan dari semasa ke semasa. Pihak kementerian melalui Jabatan Kerja Raya JKR dalam tindakan untuk membuat pengkemaskinian dan pindaan kepada SOP Senggara Jalan bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sebaiknya. Untuk makluman yang berhormat, program penyelenggaraan jalan persekutuan terbagi kepada 2 skop penyelenggaraan, iaitu skop penyelenggaraan rutin serta skop penyelenggaraan berkala. Bagi penyelenggaraan rutin, ianya merangkumi beberapa kerja penyelenggaraan seperti berikut: penyelenggaraan pavement, potholes patching, penyelenggaraan bahu jalan, pemotongan rumput, penyelenggaraan perabot jalan, penyelenggaraan jambatan dan pembetung, penyelenggaraan longkang. Penyelenggaraan rutin ini dilaksanakan mengikut pusingan kerja yang telah ditetapkan sebagaimana termaktub dalam FRM. Manakala bagi skop kerja penyelenggaraan berkala pula, ianya terbagi kepada 2 program, iaitu program penyelenggaraan berkala pavement dan juga program penyelenggaraan bukan berkala pavement. Kerja-kerja bagi program penyelenggaraan berkala ini akan dilaksanakan berdasarkan kelulusan peruntukan diterima oleh pihak kementerian dari semasa ke masa. Terima kasih, Berhormat Ketua. Silakan Yang Datuk. Terima kasih kepada jawapan Timbalan Menteri. Saya baca balik kod daripada Yang Amat Berhormat Tambun dalam pematangan bajet baru-baru ini. Bagi jalan-jalan berlubang, khidmat jurutera daerah akan digunakan untuk menyegerakan penerapan kerosakan jalan persekutuan serta pembaikan segera lain berdasarkan aduan rakyat yang diterima. Kerajaan menyediakan 100 juta atas lainnya, 100,000 ringgit untuk setiap daerah. Ini daripada muka surat 32 ya. Item nombor 87. Soalan saya kepada Timbalan Menteri ialah kawasan di Jerantut ni biasanya jalan FT 64 ini adalah kawasan yang terlibat dengan banjir. Maka banyak jalan yang rosak dan terbaru ada tanah runtuh. Jadi isu yang kita bincang di sana adalah tentang bajet bila berlakunya perkara ad hoc sebegini. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak Timbalan Menteri bagaimana proses atau SOP yang boleh ditambah baik untuk membolehkan peruntukan sampai lebih cepat untuk membolehkan JD dan juga JJ, jurutera daerah dan juga jurutera jalan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka di sana. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Jalan ini juga merupakan jalan yang sering saya lalui, Yang Berhormat, kerana ia mencantumkan antara Lipis, Jerantut dan Maran. Dan saya amat tahu dan terima kasih pada Jerantut membangkitkan perkara ini. Sekurang-kurangnya didengari oleh KKR. Saya pun rasa seronok bila Jerantut bangkitkan. Dan kerja-kerja ini sebenarnya kerja-kerja pembinaan jalan ini merupakan daripada Benta, Jerantut sehinggalah ke Maran yang melibatkan dah hampir 20 tahun sebenarnya. Dah hampir 20 tahun dan melibatkan kos yang dah agak tinggi sebenarnya. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat dari Jerantut, kita menerima setiap JD akan menerima RM100,000 ya, untuk pastikan kerja-kerja tersebut dapat disenggara dengan segera. Seluruh negara. Bukan hanya di Jerantut ataupun Lipis ataupun Sungai Petani, tetapi di seluruh negara. Kita nak pastikan RM100,000 ini, kita nak buat satu ketetapan bahawa kita boleh melaksanakan kerja-kerja yang berbahaya. Kadang-kadang kita lihat dalam TV, potholes ini yang menyebabkan kemalangan. Maka kita akan gunakan seberapa segera. Tapi kalau kita gunakan untuk projek, kalau RM20,000 satu projek, lebih kurang 5 projek je. Dah pastilah jalan yang begitu panjang jaraknya, kita tak dapat laksanakan. Jadi kita tumpukan kepada yang berbahaya dan kita nak ambilkan tindakan segera dengan peruntukan yang kita terima, RM100,000 setiap JD yang kita terima. Sebelum ni tiada. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengemukakan perkara ini. Kita bersyukur kerana dapat membantu dengan kadar segera pelaksanaan tersebut. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi kepada seluruh JD
jurutera daerah sebanyak 100,000 di seluruh negara. Terima kasih Yang Berhormat Jerantuk. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Perkasa tanya kepada Timbalan Menteri bahawa apakah status Central Spine Road CSR yang sepanjang 325 km ini dan bilakah ia akan disiapkan sepenuhnya dan adakah projek ini pernah ditangguhkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Walaupun keluar daripada tajuk, tetapi saya cuba menjawab. Projek Central Spine Road ini telah ditukar kepada lingkaran tengah utama namanya. Telah ditukar kepada lingkaran tengah utama. Tidak lagi Central Spine Road. Tetapi tak apalah sebab dah lama kita panggil Central Spine Road. Dan sepanjang jalan yang berada daripada KB sehinggalah Lipis dan ke LPT, sekarang ini dalam progres yang cukup baik. Cuma ada satu sahaja yang agak sedikit terkebelakang tetapi dah cuba catch up balik, cuba mengejar balik kerja tersebut dan hanya 2 pakej saja lagi yang belum kita tender. Yang belum kita tender hanya 2 pakej saja lagi. Yang lain sudah ditender dan semua berjalan dengan lancar dalam progres dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2025. Kita doa supaya ia dapat dibuka segera. Kita tahu antara LPT sehinggalah ke Kelantan ini memang menghadapi kesukaran yang jen amat teruk apabila musim perayaan. Tapi Alhamdulillah dapat laksanakan dengan baik. Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Indra Muhammad Sahar bin Abdullah, Paya Besar. Tuan Yang Ketua, soalan saya nombor 9. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebagai perkongsian kepada masyarakat umum yang kurang mengenali mengenai PDK ini, program pemulihan dalam komuniti ataupun community based rehabilitation program adalah satu inisiatif dalam pembangunan komuniti untuk rehabilitasi, penyamaan peluang dan integrasi sosial bagi orang kurang upaya ataupun OKU. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan multisektoral atau kolaborasi membabitkan pelbagai pemegang taruh dengan penglibatan aktif OKU, keluarga, pemimpin tempatan serta masyarakat setempat dengan disokong oleh agensi kerajaan dan swasta melalui perkhidmatan kesihatan, pendidikan, vokasional dan sosial. Mulai tahun 2018, semua PDK telah diisyaratkan untuk berdaftar sebagai pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini antara lain boleh memastikan pengurusan keuangan dan aset atau fasiliti PDK diurus mengikut tata cara pengurusan seperti yang ditetapkan oleh pihak ROS. Bagi memastikan keselesaan pelatih di pusat, JKM sentiasa memantau pengurusan pertubuhan PDK, termasuklah pengurusan fasiliti. Antara contoh pemantauan yang dilaksanakan adalah seperti lawatan secara fizikal ke tempat PDK sekurang-kurangnya 2 kali setahun, membuat audit secara rambang serta lawatan naziran ke atas PDK terpilih. JKM juga ada melakukan semakan silang dengan ROS bagi memastikan status NGO yang merujuk kepada pematuhan syarat ROS. Sehingga 31 Januari 2023, terdapat sebanyak 565 buah PDK yang memberi manfaat kepada lebih 18,000 orang OKU di seluruh negara, termasuk 2 buah PDK di kawasan Parlimen Yang Berhormat, iaitu Parlimen Paya Besar. Setiap PDK ini dikelolakan oleh seorang penyeliang dan beberapa orang petugas, dan untuk makluman OKU yang hadir ke PDK ini dinamakan pelatih. Sementara itu, Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM amat mengambil berat tentang hak anak-anak OKU untuk mendapatkan perkhidmatan dan pemulihan yang sewajarnya. Justru KPWKM turut mempergiatkan usaha bagi meningkatkan peluang dan ruang kepada ibu bapa yang mempunyai anak OKU untuk mendaftar kemasukan anak mereka ke PDK.
Antara langkah dilakukan adalah menjalankan program PDK bersama penduduk setempat untuk memberi pendedahan kepada umum mengenai program dan perkhidmatan PDK. Di samping itu, KPWKM juga turut melaksanakan program turun padang bagi menghebahkan maklumat berkaitan PDK. Program ini dilaksanakan berdasarkan semakan Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya ataupun SMOKU yang akan memberi gambaran jelas tentang taburan OKU berdaftar yang boleh diberi perkhidmatan pemulihan melalui PDK. Saya tambah sikit kerana yang penting sekali. Selain itu, program promosi seperti program Mini Carnival PDK di setiap negeri, program Jom Daftar OKU dan hebahan tentang PDK semasa sambutan Hari OKU setiap tahun turut diadakan bagi terus mempromosikan perkhidmatan dan produk PDK kepada masyarakat umum. Ia melibatkan jawatankuasa PDK, penyelia petugas pelatih masyarakat setempat serta pemimpin tempatan. Maklumat boleh diakses melalui tatapan dan makluman umum melalui pautan lawatan sasawang JKM iaitu www.jkm.gov.my. KPWM juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyebarluas maklumat. Terima kasih. Terima kasih. Baik Besar. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak komprehensif. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada petugas PDK di seluruh negara, khususnya di Parlimen Besar kerana bertukar rumus untuk membangunkan anak-anak OKU. Yang Berhormat Menteri, persoalan saya adalah berkaitan isu anak-anak yang dahulunya lahir mereka tidak OKU, tetapi disebabkan tanpa kawalan yang begitu teliti oleh ibu bapa menyebabkan anak-anak yang berumur 1 hingga 6 tahun mempunyai risiko masalah mental dan sidio autism. Sidio ni macam merupai autism lah. Kerana mereka menggunakan gadget umur 1 ke 6 tahun selalunya Yang Berhormat Menteri tempoh untuk pembinaan neuron 90%. Tetapi bagaimana Yang Berhormat Menteri melihat perkara ini? Adakah PDK mempunyai bentuk terapi pemulihan untuk kita selamatkan mereka untuk kembali normal? Yang keduanya, sejauh mana program advokasi kepada ibu bapa bahawa tentang pentingnya mereka mengawal gadget kepada anak-anak di awal usia? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih kerana mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai kita yang memang betul banyak yang ramai mereka memang berkorban. Dan saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat kerana mengetahui secara detail mengenai perkara mengenai pseudo autism ini. Berdasarkan data JKM Yang Berhormat, ada dua bahagian soalan tadi. Sehingga 31 Januari seramai hampir 42,000 orang OKU dengan autism telah berdaftar dengan JKM. Saya akan menyemak semula dengan JKM sama ada mereka mempunyai data spesifik bagi pseudo autism ini seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Ini kerana pendaftaran subkategori OKU autism di JKM yang saya pernah dimaklumkan kepada saya sebelum ini adalah dibagikan kepada 3 tahap, iaitu ringan iaitu mild dengan izin, sederhana dan teruk atau severe dengan izin. Oleh itu jika setelah semakan itu nanti kalau dapat data spesifik merujuk kepada ini, saya akan kemukakan kepada Yang Berhormat secara bertulis. Bahagian kedua tu tadi iaitu untuk makluman semua aktiviti yang disediakan di PDK merangkumi aktiviti kehidupan harian cara biasa, pandai pergi ke toilet ke tidak ya. Kedua ialah kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus iaitu gross motor skills dan fine motor skills dengan izin. Ketiga perkembangan sosial dan bahasa. Keempat pengurusan diri. Kelima 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Keenam, permainan, sukan, rekreasi dan kebudayaan. Dan akhirnya latihan vocational. Selain daripada aktiviti-aktiviti tersebut, ada sebilangan PDK yang menyediakan sesi terapi seperti terapi muzik, terapi berkuda, pet therapy, hydroterapi dan sebagainya. Tetapi tidak semua PDK dapat menyediakan semua perkhidmatan itu, bergantung kepada faktor seperti kepakaran petugas dan kemudahan di sekitar PDK yang tidak mempunyai ketidakkeupayaan pelatih di PDK. Banyak lagi yang saya nak sebut di sini, tapi begitu untuk advokasi tadi kepada umum
berhubung dengan advokasi terhadap kesedaran tentang kesan penggunaan gadget secara berlebihan dan tanpa kawalan, saya percaya semua pihak perlu berganding bahu melaksanakannya. Di pihak kerajaan, program advokasi ini bukan hanya dijalankan oleh KPWKM dan JKM sahaja, tetapi saya yakin turut dilaksanakan oleh agensi yang lain, antaranya KKM dan juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekian, terima kasih. Silakan Pakcik Kanga. Tanah. Kanga.